Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang hormati Al-Fadil Ustaz pengurusi majlis, Al-Fadil tuan-tuan imam Masjid Jami' Al-Ihsan Kubu Gajah, semua lian terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, di antara limpah kurnianya dapat saya sampai ke masjid tuan-tuan dan puan-puan di kampung kita ini, di mana masjid kita yang tersergam indah dengan bangunan yang baru dan perluasan yang begitu luas, sebagai harapan yang tinggi bagi pihak ahli qaryah agar masjid kita ini dipenuhi oleh orang selain daripada dianya dipenuhi oleh malaikat dan juga jin Islam. Apa yang saya pilih untuk kita berkongsi ilmu pada malam ini, iaitulah tajuk jagalah iman kita daripada perkara-perkara yang boleh melemahkan atau merusakkannya. Di mana amalan seperti ini menjadi amalan di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sebagaimana yang diriwayatkan Sayyidina Umar Ibn Khattab, bila dia duduk dengan sahabat-sahabat dia mengatakan, halumu nazdadu imana. Umar kata, mari kita tambah iman kita. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain, Muaz bin Jabal, halummu bina nu'minu sa'ah. Mari sahabat-sahabat semua, kita tambahkan iman kita satu saat, satu beberapa ketika. Jadi majlis tazkirah, majlis ilmu ini adalah merupakan salah satu daripada sebab pertambahan iman seorang itu. Dan iman ini adalah merupakan aset yang penting, pokok pada asas kepada kehidupan abadi yang baik. Kerana dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri kepada kita kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana disebut dalam ayat Al-Quran dalam suratul Nahli ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah sebut di sini man 'amila salihan, siapa yang melakukan amal saleh, min zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, tak kira jantina, dua-duanya dapat. Beriman wa huwa mu'min, ini syarat. Buat amal saleh dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Kalau mari orang buat amal saleh dia tak beriman, seperti yang kita dengar sebahagian daripada orang yang hebat-hebat dalam dunia ini, mereka banyak beri sumbangan infak, bantuan bantuan kemanusiaan kepada orang yang gempa bumi, orang yang tsunami, orang yang susah, tapi dia tidak beriman. Maka sumbangan yang dia beri itu
tidak dapat apa-apa faedah untuk mereka di akhirat. Orang yang beriman dan beramal saleh, apa yang Allah beri pada mereka, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan pada mereka kehidupan yang baik. Nak hidup baik atas dunia ni, nak ketenangan, nak keamanan, kedamaian, kebahagiaan, mesti dua perkara asas ini tak boleh diabaikan. Di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan beri balasan kepada mereka sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Di akhirat pahala, syurga, di dunia hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Itu yang pertama, orang yang beriman beramal saleh mendapat saadah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, iman syarat kepada penerimaan segala amalan. Surah Al-Anbiya 94, faman ya'mal minas salihati fahuwa mu'min, faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yi, man ya'mal minas salihat wa huwa mu'min. Ini syarat. Buat amal saleh tak beriman, tak ada faedah. Beriman tak beramal, rugi. Faedah iman tak ada, tapi rugi dari sudut penerimaan, menambah menaik darjat di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kadar mana keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kadar itulah kita akan dapat as-sabat, keteguhan di hadapan godaan-godaan fitnah dan gelombang fitnah yang akan menimpa seorang manusia. Allah sebut dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, Allah Subhanahu wa taala akan sabatkan, akan teguhkan pendirian orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Ayat ini iaitulah apabila orang ni teguh atas dunia, imannya kuat, ketika itu marilah gelombang setara mana dia tidak akan hanyut. Hidup di zaman mana dia tidak akan hanyut, sebagaimana kata ahli-ahli bijak pandai, para hukama, mereka mengatakan orang ini seperti ikan di air masin. Pelik ikan, kalau ikan air tawar tak pelik, bila nak goreng dia kena buah garam. Ikan yang mari dalam laut, bila nak goreng kenapa buah garam lagi? Patut tak payah dah, dia masin siap dah. Itu dia kata ikan di air masin, tapi isinya tidak memberi kesan, tak tejas. Sabat, keteguhan seorang itu duduk di mana? Duduk di keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian, maka disitulah kita lihat, bila kita sebut tentang iman, apa dia hakikat iman? Hakikat iman itu iaitulah orang itu mengakui ada Allah Azza wa Jalla. Antu'mina billah, dengan lidah dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata dengan lidah. Kemudian ditasdik dengan hati. Apa makna tasdik? Hati dia ni membenarkan apa yang telah dikata oleh lidah. Dua, syarat yang ketiga, beramal dengan jawarih, dengan anggota. Iman terpasang dalam hati. Ibarat seperti elektrik dalam wayar. Orang bila buat rumah, juru jadu teknik ataupun kontraktor elektrik, dia kata api ada, kita pergi pegang wayar, mana ada api sejuk. Macam mana nak tahu ada elektrik tak ada elektrik? Pasang suis.
buka aircon sejuk, kipas pusing, lampu cerah. Hari ini orang yang mengaku beriman ramai, milion bilangan orang yang beriman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi bila bunyi ra'dun, buruh, kita kata subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Maha suci Allah yang telah bertasbih. Bunyi tu tasbih baru tu. Kalau nak kiamat bukan bunyi macam tu. Pasal itulah bila saya sebut tentang alamat kiamat tu, lah, setara ni kita rasa takut. Sekali bunyi semua menggigil. Wal malaikatu min khifatihi, para malaikat gerun dengan Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah gurauan yang Allah Taala tunjuk ni nak suruh kita sedar, tengok Allah bunyi guru, takut. Bagaimana iza zulzilatil ardu zilzalaha, pada hari yang digoncang bumi, pada hari itu bunyi macam mana? Allahu Akbar. Boleh kita bayangkan bagaimana persiapan kita menghadapi ini. Jadi naknya 3 syarat serentak. Kata dengan lidah, hati membenarkan, dan anggota beramal dengan semua tuntutan syariat Islam. Kalau orang ni kata dengan lidah saja, hati tak masuk iman, itu dia panggil iman munafik. Wal iyazubillah. Orang munafik ni tak ada iman dalam hati, kosong. Luar ada. Satu lagi pahaman yang sesat dipanggil golongan al-murji'ah, yang mengatakan kalau siapa sudah beriman dengan hati, tidak menjadi kesalahan anggota tak buat hijrah. Tak apa, tak solat pun tak apa, sebab iman dalam hati. Ini dipanggil golongan ini, golongan yang sesat. Timbul soal, itu hakikat iman, 3 perkara kena buat. Kemudian timbul soalan, apakah iman yang boleh menyelamatkan tuannya daripada azab neraka? Ini soalan. Bagaimana bentuk iman yang boleh menyelamatkan dia daripada azab neraka? Jawabnya al-imanul wajib, keimanan yang wajib yang menghalang tuannya daripada cuai ataupun leka ataupun tidak mengambil berat terhadap kewajipan yang Allah tetapkan. Bila kata beriman, apa benda yang wajib kita kena buat? Yang zahir rukun Islam yang 5 itu yang wajib. Yang batin iman 6 perkara. Itu yang tak nampak. Siapa kata iman nampak? Tak, dia macam elektrik dalam buaya, tak nampak. Kena buka Swiss baru nampak. Orang kata aku kuat iman. Kuat macam mana? Bila orang azan tak mari masjid, mana boleh tunjuk kuat? Mana tanda mu kuat? Tidak ada tanda. Iman yang menyelamatkan tuan dia, iaitulah iman yang dijaga daripada kecuaian terhadap perkara yang wajib, dan iman yang boleh menjaga tuannya daripada terjebak kepada benda-benda yang haram secara berterusan, tidak hanya sekali-sekala. Allahu Akbar. Karena itulah terdapat nas-nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada ayat Al-Quran yang menafikan iman kepada orang yang melakukan dosa besar. Kita nak kenal dosa ni kecil ke besar? Sebab masyarakat kita ni cerdik dalam bab nak mengkelaskan, nak mengkategorikan jenis dosa. Orang tanya jangan buat benda ni berdosa, dia tanya lagi dosa kecil ke besar? Itu cerdik dia panggil tu. Cerdik dah. Kalau kecil tak apa, mana boleh kecil tak apa. Bila mari mana-mana nas al-wa'id yang menjanjikan laknat Allah Ta'ala ke atas orang, ataupun disebut dengan nama dosa besar, atau dinafikan iman, maka ini kita kenal perbuatan tersebut adalah merupakan dosa besar. Contoh apa Nabi kita kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina, wal iyazu billah, ketika dia melakukan perbuatan keji itu dalam keadaan dia beriman.
Apa yang dipahami dalam hadis ini, bila orang tu lakukan perbuatan keji ni, mana orang tidak beriman. Iman yang sempurna, asal iman la ilaha illallah ada, tapi kesempurnaan iman sudah hilang. Itu satu. Dalam hadis lain Nabi kata, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman orang yang tidak ada amanah. Tak ada iman. Dia ada solat, itu iman. Asal iman la ilaha illallah ada, tapi iman yang sempurna tak sempurna, sebab orang ini sudah pecah amanah. Jadi memandangkan kedudukan mukmin di sisi Allah Azza wa Jalla itu sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan beberapa kategori yang besar, kelebihan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kelebihan yang pertama, ma'iyatullah lil mu'minin. Orang mukmin iaitulah orang yang akan mendapat bantuan Allah. Ma'iyatullah makna Allah bersama kita. Kena fahamlah, bersama itu bukan makna Tuhan duduk sekali dengan kita. Makna Allah bersama dengan kita, memberi pertolongan dan bantuan. Allah sebut dalam suratul Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, orang yang buat baik. Itu satu. Siapa dia nak suruh Tuhan tolong dia? Siapa nak suruh Allah Ta'ala bantu dia? Hendaklah dia takut pada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah akan bersama dengan kita apabila kita takut pada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil bersama. Yang kedua, ad-difa' anil mu'min. Allah SWT mempertahankan, jaga orang-orang mukmin. Dalam suratul Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah SWT mempertahankan orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Menjadi hak ke atas kami beri bantuan pada orang Islam. Bantuan Allah Ta'ala beri, kita tak nampak kadang-kadang, tapi jelas ada bantuan. Cuba tengok sahabat-sahabat kita di Palestin. Kalau tengok pertemuan di antara Palestin, umat Islam dengan Yahudi, pertemuan tu cukup lawan tak? Pada lawan? Tak padan. Anak batu lawan dengan roket bom. Tapi Allah Ta'ala bantu perjuangan umat ini. Mereka tidak akan hilang di dunia, tak akan hilang, kerana Nabi SAW telah menjanjikan dia yuqatilul Yahud, umat Islam akan bunuh Yahudi di Palestin. Jadi kalau orang Palestin itu lari, bermakna siapa nak hidup situ? Mereka menunggu kedatangan Nasrullah, kedatangan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allah bantu. Kita ni kadang-kadang orang mukmin, kita rasa dengan keimanan kita yang ada hari ini, dengan kelemahan yang ada hari ini, seolah-olah ada mutakafu, tidak pada lawan. Tapi keyakinan kita terhadap pertolongan Allah mesti. Allah sebut. Yang ketiga, tasdid al-mu'min. Allah beri bimbingan dan taufik kepada orang yang beriman. Ayat yang selalu kita baca setiap kali lepas salat, iaitulah ayat kursi. Selepas pada ayat kursi, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah wali, pemimpin pada orang yang beriman. Bila Allah pimpin kita, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, Allah akan keluarkan daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Allah keluarkan orang beriman daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya petunjuk. Itu dia panggil manzilah, kedudukan orang mukmin dalam dunia. Dan bila kita tengok kedudukan orang mukmin di akhirat, maka besar lagi. Orang yang beriman pada Allah di akhirat, fahwa ridwanullah, mereka akan dapat keredaan Allah, mereka akan dapat syurga. Syurga ni kecil ke besar? Saya nak suruh tuan-tuan bayangkan sifat syurga yang disebut dalam Al-Quranul Karim, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iaitulah apabila kita bincang tentang beriman kepada hari akhirat. Beriman pada hari akhirat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beritahu kepada kita bahawa syurga yang dijanjikan itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nabi kata apa? Mala ainun ra'at. Syurga tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terfikir oleh hati. Padan ke dengan amalan yang kita buat sedikit ni? Kalau nak kira tak padan. Karena itulah Nabi buat penegasan. Nabi kata lan yadkhula ahadul jannah bi amali. Seorang manusia tak boleh masuk syurga semata-mata amalan, tak boleh. Sahabat terkejut. Wala anta ya Rasulullah, dia tanya. Tuhan sendiri tak boleh masuk syurga dia sebab amalan. Nabi kata wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpahan rahmat daripada Allah. Subhanallah. Ini penegasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukmin dalam akhirat Allah Taala redha, dapat syurga, ru'yatu wajhi rabbi, dapat mandang kepada Allah, dan dapat berkata-kata dengan Allah azza wa jalla. Ini jelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beritahu bahawa Allah sebut dalam Quran, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtil anhar, sampai ke akhir ayat, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridaan Allah Taala lebih daripada segala-galanya. Para jemaah sekalian, itu mukaddimah kita tentang perbincangan kelebihan orang beriman pada Allah. Karena itulah kita kena jaga iman kita daripada segala virus, makhluk-makhluk perusak. Kalau sudah rusak, tak ada harga lagi. Ingat hadis alamat kiamat yang besar. Bila dekat kiamat, ilmu diangkat. Ilmu diangkat, orang tak tahu apa dah. La salat wala siyam wala zakat, tak ada salat, tak ada semayang, tak ada zakat, tak ada apa. Hadis ini dicerita oleh Huzaifah. Cuma mereka mengatakan adrakna aba'ana wa ajdadana. Kami dengar ayah kami, tok nenek kami kata la ilaha illallah. Kami kata. Orang tanya Huzaifah, ya Huzaifah, famaza yughnihim? Apa faedah semayang tidak, mengucap saja waktu tu? Huzaifah kata apa? Yunjihim min azabin nar, akan menyelamatkan mereka daripada api neraka. Itu dia panggil asal iman mesti dijaga daripada segala perkara-perkara yang merusakkan. Kalau kita dalam kitab kita mesti ke hadis Rasulullah, ada baca sini mesti ke hadis, kitab mesti ke hadis, baca jilid yang pertama, tuan-tuan kena baca bab yang akhir dalam bab yang ke-7, perkara-perkara yang merusakkan iman. Telah disenaraikan lebih daripada 50 perkara, melalui percakapan, melalui i'tikad, melalui perbuatan. Perkara-perkara begini kena sentiasa kita baca, ulang kaji, selidik. Kalau tidak, kita bimbang, siang malam pagi petang kita terjebak dengan perbuatan yang boleh merusakkan iman. Kata ulama, hati manusia ni ada 3 kategori. Hati manusia 3 kategori. Hari ni kita nak tengok kita duduk dalam kategori mana. Yang pertama, hati yang memang kosong daripada keimanan dan segala jenis kebajikan khair. Hati ni hati orang kafir lah, kosong dah hati, iman tak ada, langsung tak ada iman. Hati yang gelap gelita ini, kata ulama, qad istarahu syaitanu min, syaitan kata kami tak payah cakap banyak dah ni, tak payah bagi was-was dah orang ni, memang dia kafir. Syaitan pun tak nak, kalau nak juga pun dia hantar private yang pergi. Yang general-general tak payah mari, dia kata hati orang ni tak ada faedah. Ini wal-iyazubillah, orang kafir. Yang kedua, qalbun qad istanaru binuril iman,
hati yang sudah ada cahaya iman, iman sudah ada, dan Tuhan dia sentiasa menggilap hati ni. Hari Jumaat baca surah Al-Kahfi, Nabi kata siapa baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dicahaya cerahkan dia. Dan amalan-amalan yang lain dia buat juga. Tapi hati ni tidak solid. Cahaya dia sekali cerah, sekali gelap. Padam tak? Gelap, malap. Kalau padam, dia pergi kepada kategori yang pertama. Maka hati yang kedua inilah yang kita rasa ada pada kita. Ada pada kita hati yang kedua. Sekali kita kuat pergi masjid, dengar orang ceramah, baca Quran, zikir. Sekali kita lemah, dengar azan macam tak dengar. Duduk di masjid, orang nak kuliah, balik dia kata banyak baik pergi tengok berita perdana. Banyak juga maklumat. Nak sentuh Quran tak lalu. Dia panggil al-harbu sijal. Pertembungan di antara iman dengan syaitan berlaku kepada kategori yang kedua. Yang kita bimbang hari ini, inilah hati yang ada pada kita, hati jenis yang kedua. Ada iman tapi cerah malap. Macam mana nak cerahkan dia? Dengan banyak ketaatan kepada Allah. Bila kita lesu, lemah, syaitan akan datang. Yang ketiga, qalbun mahsyuwun bil iman, hati yang memang penuh dengan keimanan. Ini hati para anbiya, para sahabat, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para salihin. Hak ni syaitan tak apa nak dekat juga. Dia kata kalau pergi pun tak ada faedah. Yang kita bimbangnya siapa? Yang jenis yang kedua. Baik, para jemaah sekalian, macam mana nak jaga hati kita? Apa kita nak mengenali penyakit-penyakit, virus yang boleh memalapkan cahaya iman? Di sini ada beberapa senarai. Kita buatlah secara ringkas je sesuai dengan masa yang kita ada ini. Yang pertama, yang melemahkan iman kita, iaitulah melakukan dosa. Walaupun dosa kecil, tetapi berterusan. Bila orang kata dosa kecil, berterus. Tak apa, dosa kecil. Para ulama mengatakan orang yang rasa tak apa dengan dosa kecil ini, bermakna sekali kita buat dosa, iman kita turun, graf dia menurun. Sebab apa? Para ulama ketika membincangkan tajuk ini mengatakan, walaupun dosa, kamu jangan tengok kepada dosa yang kamu buat. Jangan duk bagi kategori kecil ke besar. Yang kita nak tengok, man qad asaitum. Bila buat dosa, kepada siapa kita derhaka? Letak situ. Bila kita fikir, siapa yang aku derhaka ni? Allah. Dia akan jadi kecil ke besar? Semua dosa akan jadi besar kerana dia melibatkan maksiat, derhaka terhadap Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam sudut fiqhinya, dia bagi dua lah. Dosa besar ada hukumnya, dosa kecil mudah untuk dibasuh. Dengan kita salat, wudu, mari ke masjid, zikir lepas salat, dia akan naik, dia akan hilang. Tapi kalau orang ni berterusan, istimrar, tak taubat-taubat, tak cuba nak hindar, nak berhenti, bermakna kita telah meneruskan perbuatan yang tidak baik itu terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingat, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kita kadang-kadang ambil mudah dalam bab makan minum, dalam bab muamalat jual beli, dalam bab pakaian, dalam bab apa saja pun, tak apa, dosa kecil. Bila kita rasa tak apa, jadi akhir sekali, ataupun dia panggil syubhat. Ada ustaz kata haram, ada yang kata halal. Haram duk main haram halal ni, akhir sekali kita akan terjebak pada benda yang
benda yang haram. Allahu Akbar. Kata ulama, di antara dosa yang dipandang remeh oleh manusia, ada sebuah kitab, kalau tuan-tuan boleh beli kitab ini, Al-Muharramat Istahanu Bihan Nas. Dosa-dosa, benda-benda haram yang dipandang remeh oleh manusia. Senarai panjang kita buat. Mungkin dalam masa yang lain kita akan bawa tajuk ini, dosa-dosa yang dianggap remeh tapi dianya dosa. Itu benda. Di antaranya secara ringkas, itlaqul basar fil haram. Kita lepaskan mata, kita tengok benda haram. Hari ni Allahu Akbar, tuan-tuan balik kat rumah, buka ya TV, apa ada? Adalah sekali-sekala ustaz duk ceramah situ tak? Tanyalah ustaz lagi, Al-Kuliah, Forum Perdana contohnya. Lepas pada tu, marilah makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak pakai baju, yang cari sana, itu dia panggil. Jadi kita duk tunggu 1 jam duk tengok orang tak tutup aurat. Dosa ke tak dosa? Dosa. Tak apa, cerita ni sedap. Oh, cerita Nabi ni, cerita Nabi orang tengok orang tak tutup aurat, cerita Nabi. Tak menambah iman. Ketika itu, ini dia panggil dosa yang dianggap kecil. Dosa yang boleh kita buat dalam masjid, dosa apa? Judi orang tak buat dalam masjid. Kada orang berjudi dalam masjid, berambak dengan itu imam. Tapi kalau mengumpat orang boleh? Boleh. Mencela orang? Boleh. Perasaan riak, menghina orang, ini dipanggil dosa-dosa yang bahaya, sebab dia boleh buat di tempat yang mulia. Dalam masjid kampung kita ni boleh, betul? Jami' Al-Ihsan, nama dia. Bahkan dalam masjid Nabi pun boleh buat. Dalam Raudah boleh lagi mengumpat orang. Dekat Kaabah boleh. Ini dia dosa yang mudah dibuat dan boleh dibuat oleh orang yang tak baik dan juga orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Itu dia panggil sebab yang pertama yang melemahkan iman seorang itu, iaitulah apabila dia melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sebab yang kedua, at-taqa'usu 'anit ta'at, bermalas-malas nak melakukan ketaatan. Dengar azan tak nak pergi masjid. Orang kempen siang dan malam suruh buat, nak jaga solat fardu, tambahkan dengan solat sunat, tak buat. La ilaha illallah. Kata ulama, apa ni, tak mau nak buat ketaatan ataupun berlambat-lambat, suka kepada kerehatan, itu min alamati dha'fil iman, salah satu daripada tanda lemahnya iman. Kenapa tak pergi masjid tu? Aku rasa nak relax hari ni, sedangkan orang kulit, orang duk azan. La ilaha illallah. Jadi kata di tanda dalam masalah ini, hati-hati kamu, awasi dua perkara, yang dua perkara ini mempunyai kesan yang cukup dahsyat. Yang pertama, menolak kebenaran. Kita tahu benda benar, kita ketepikan dia. Ini bahaya. Yang kedua, at-tahawun bil amri, memandang mudah dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Tuhan suruh kita buat, kita takhirkan dia. Melewatkan salat, lambat-lambat nak pergi salat, lambat nak bertaubat, ini semua dipanggil perkara yang boleh melemahkan iman. Yang ketiga, sebab yang ketiga, at-tanafusu 'ala dunya. Ini kita bimbang hari ini nih. Tanafus 'ala dunya, berlomba-lomba nak mengejar dunia. Dia kata, ustaz, kalau cakap macam ni tak ada pembangunan lah dalam dunia hari ni. Lah, dia ada syarat dia. Dia kata tanafus di sini iaitulah kita berlomba cari dunia, tak kira halal dengan haram. Kalau ambil yang halal, pergi. Kalau tak ada yang halal, mana ada zakat? Mana pula ada bantuan-bantuan pada orang pakai miskin?
Mana ada kita nak buat benda-benda pembangunan jihad fisabilillah, tidak menjadi halangan. Allahu Akbar. Kata di ulama, wa ala qadri, sekadar mana seorang itu gila mengejar dunia, setakat itulah tasaquluhu anit ta'at, hati dia lemah untuk melakukan ketaatan dan mencari akhirat. Tengok, kalau kita lemah, tengok kat mana. Allahu Akbar. Di antara sibuk dengan dunia itu, kata ulama, sibuk dengan mengumpul harta, tak kira halal ataupun haram. Sibuk dengan bangunan-bangunan, rumah-rumah yang besar, walhal kita sudah ada. Nak ambil rumah besar pula terpaksa kena berhutang sampai 30 tahun, menjadi bebanan kepada anak cucu. Mati ayah lama dah, anak-anak sedang masih lagi menanggung perkara-perkara ini. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Hasan Basri ini seorang ulama yang hebat. Bila sebut Hasan Basri, dia kata ni ulama tasawuf. Jangan tengok. Hasan Basri ini seorang faqih yang banyak fatwa-fatwa dia diambil kira dalam Islam. Dia kata apa? Dengar nasihat Hasan Basri. Iza nafasaka ahadun fid din fanafisu. Kalau orang mari cabar dalam kerja-kerja agama, kamu lawan. Kita tengok, biasa kita pergi masjid 10 minit belum azan. Ada lagi orang lain mari lawan daripada tu. Esok kita pergi awal lagi. Bukan nak pergi tunjuk riak, tidak. Maknanya kalau dalam kerja agama, berlomba buat benda baik. Tengok orang bagi derma, kita derma. Infak, orang bantu. Masjid belum siap, kita tambah lagi. Dia panggil berlomba dalam kerja agama. Buatlah. Jadi AJK masjid, buat program tu, tak apa. Wa iza nafasaka ahadun fid dunya, kalau ada orang nak berlawan dengan dunia, kita buat rumah 5 bilik, mari orang sebelah buat rumah 10 bilik. Tak payah pergi garu kepala depan bank esok. Nak tambah setikat lagi baru lawan dia ni. Biarkan. Sebab yang kita ada hari ni memadai. Fa'alqiha fi nahrihi, orang mari lawan dia dunia, campak dia tengkuk dia, tak payah ambil. Wa farihu bil hayatid dunya, mereka suka dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirat illa mata', tidak adalah kehidupan dunia dengan akhirat ini hanyalah beberapa ketika mata benda yang sedikit saja. Yang keempat, sebab lemah iman yang keempat, al-ghaflatu an zikrillahi azza wa jalla, lupa nak berzikir terhadap Allah. Allahu Akbar. Allah sifatkan golongan munafikin, yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Dia tak menyebut nama Allah Ta'ala kecuali sedikit. Tak sebut nama Allah kecuali sedikit. Allahu Akbar. Umar bin Habib Al-Hatami, seorang ulama, dia kata apa? Iman bertambah dan berkurang, sekali naik sekali lemah. Faqila lahu, orang bertanya dia, bagaimana nak menambah iman dan bagaimana kurang? Dia kata, iza zakarna Allah, apabila kita sebut nama Allah, subhanallah, Allahu Akbar, fatilka ziyadatuhu, itu tambah. Wa iza ghafalna wa nasina wa dayya'na, bila kita lupa, kita sia-siakan hak Allah, fazalika nuqsanu, itulah kekurangannya. Dah masuk Isya azan. Baik. Jadi perkara yang keempat itu lalai daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita dengan zikir banyak mana. Jadi di antara kempen saya lah kepada para jemaah sekalian, ini ada kertas, masing-masing dah dapatkan kertas ni. Tajuk kertas ni kelebihan 4 kalimah. 4 kalimah ni
Saya nak ajar malam ni sampai ingat. Lagi tak ingat, lagi itulah kita tak berhenti ceramah kita. Kita tunggu sampai subuh. Boleh tak Iman? Tunggu. Keempat kalimah ni mudah ya. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo. Ingat dah? Boleh berhenti. Dalam kertas ni yang dikumpul dalam sini, baca zikir 4 kalimah ini ada 12 kelebihan. Coba tengok. Kelebihan yang pertama, ucapan yang sangat disayangi, disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada 4 kalimah ini. Yang ketiga, pahalanya amat besar. Tengok yang ketiga tu pahala amat besar. Yang keempat, penghapus dosa-dosa kecil. Dosa kecil mudah, yang kita baca zikir hilang. Yang kelima ialah tanaman syurga. Yang keenam, di antara kelebihannya panjang umur dalam Islam, banyak bertakbir, bertasbih dan bertahmid ini menaikkan darjat seorang itu. Yang ketujuh, Allah Ta'ala pilih 4 kalimah ini untuk hamba-hambanya. Yang ke-8, menjadi perisai kepada api neraka. Yang ke-9, ia akan mengingati tuannya yang baca dia ni, dia tolong peringatkan. Yang ke-10, sangat berat di atas neraca timbangan. Yang ke-11, kalimah yang diucapkan, ada setiap kalimah diucapkan adalah sedekah. Yang ke-12, menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimah-kalimah ini ganti membaca Quran bagi orang yang tak pandai. 12 boleh baca sendirilah risalah ni. Siapa yang nak dengar kuliah dia, tengok dalam rakaman yang ada di bawah abuanahmadani.com tu, tengok, cari rakaman tajuk dia kelebihan 4 kalimah. Allahu Akbar. Ini zikir yang paling mudah, yang paling simple. Sekali kita zikir ada 12 kelebihan. Mampu buat ke tidak? Buat. Para jemaah boleh buat sendiri berapa kali satu hari. Dia tak ada had, tak ada limit. Yang paling banyak Nabi kita sebut 100 kali. Tengok dalam bacaan yang kelebihan yang ketiga, Nabi kata tasbih 100 kali, Allahu Akbar, takbir 100 kali. Itu semua kelebihan 100 kali. Jadi kita buat 100 kali. Duduk lama sekejap, ulang pula 100 kali. Tak ada kerja, duduk atas kereta kena jam, ulang 100. Jadi setiap masa kita duduk dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Baru ada faedah. Ni duduk marah ke api trafik lain, lambat api ni. Kalau lambat kita duduk jekah api tu, dia jadi hijau tak? Tak jadi. Dia berhenti, kita pun berhenti. Nah, subhanallah, ikut baca. Di antara lain lagi, meninggalkan zikir lepas salat. Allah, kita tengok hari ni zikir lepas salat ramai orang yang tak ambil hirau sangat. Lepas salat pergi. Tu yang salat di masjid, yang salat di rumah, wallahu alam. Nabi kita ajar zikir lepas salat sangat simple, sangat ringkas. Nabi kata lepas salat membaca astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalul ikram. Kemudian baca pula subhanallah 33 kali. Alhamdulillah berapa? 33. Allahu akbar 33. Diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai ke akhir. Allah Ta'ala ampun dosanya, dosa kecil walaupun sebanyak buih di lautan. Berapa banyak dah kita tertinggal sabun yang tidak macam sabun, kelorok dosa. Tak baca lepas salat, rugi. Nabi kata siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas salat fardu, tidak ada yang menghalang kecuali masuk syurga, kecuali mati. Kecuali mati yang menghalang dia masuk syurga. Maknanya orang masuk tak mati tak boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Tengok, mari terkejut kita. La haula wala quwata illa billah. Kan? Ini semua bila berlaku benda-benda macam ni dalam alam, mengingatkan kita kepada hari akhirat, hari kiamat. Macam mana kalau berlaku sungguh? Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan kita juga jangan lupa zikir pada waktu pagi dan petang. Ada satu buku kecil yang saya tulis, tajuk dia zikir pagi dan petang. Ambil mana-mana pun tak apa, bukan syarat yang tu. Cuba nak naik taraf.
pagi 15 minit, petang 15 minit. Ada seorang murid, dia pergi nak jumpa guru dia lepas main subuh. Tok guru duduk di masjid, tak berpaling-paling, duduk baca zikir sampai naik matahari. Lepas naik matahari dia tengok, kamu ada? Ada tuan guru. Dia kata, haza wuqud, yang aku duduk baca zikir pada pagi ni, inilah aku sedang isi minyak, isi gas. Kalau tak ada isi hak ni, aku bercakap hari ni, orang panggil bercakap yang kosong, tidak cerah hati nak bercakap. Pasal itulah kita duk tengok hari ni ramai orang bercakap, ceramah hebat-hebat, tapi tak turun dalam hati kita, tak masuk dalam jiwa orang yang mendengar. Sebab apa? Sebab kurang gasnya, tak apa kuat. Habis tu kita boleh dengar habis cerita, habis begitu ya. Jadi cuba banyakkan zikir kita, dan juga kita banyak terlupa, tak banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain lagi, tak menghadiri majlis ilmu. Yang kelima, perkara yang kelima yang menyebabkan lemah iman, ihmal muhasabatin nafs. Tak banyak kita muhasabah diri kita. Cuba setiap malam muhasabah. Ya Allah, aku hari ni salat Jumaat 5 cukup, 1, 2, 3, tinggal 1. Esok insya-Allah 5 lengkap. Kita sendiri yang buat. Baca Quran baca tak? Allahu Akbar. Tak sempat langsung hari ni nak sentuh Quran. Sebelum tidur baca dulu. Paling tidak berqul Allah 3 kali contohnya. Boleh pahala sekali Quran. Ambil. Coba cover balik. Apa dosa aku buat hari ni? Duk fikir 5 orang kita makan hari ni. Kan mengumpat orang tu dikira makan. Barulah kita terasa banyaknya kesalahan dan maksiat, tak banyaknya ibadat yang kita buat. Baru kita terasa. Kalau tidak, tak rasa apa-apa. Tidak ada audit yang beri kita. Ulama salaf, Hasan Basri rahimahullah, dia kata apa? Fala taral mu'min illa wa huwa yalumu nafsah. Mu tak akan tengok orang mukmin yang kuat iman dia kecuali dia ada cerca nafsu dia. Hei nafsu, maza arati bi fi'li kaza. Hari ni mu mengumpat orang, mu nak apa hei nafsu? Dia tanya nafsu dia sendiri. Mu bercakap hari ni tentang ini, mu nak apa? Dia boleh cerca nafsu dia sendiri, kenapa mu buat benda ni? Perkara yang keenam, adamu au dha'fu ta'assur bil ayati wal mawa'iz. Lemah kesan kita dengan ayat-ayat Allah dan dengan nasihat-nasihat. Allah sebut dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Ran tu karak dalam hati. Karak inilah yang menutup mata hati kita, yang menyebabkan kita tak terasa. Bila baca ayat Quran, tak rasa apa-apa. Bila dengan nasihat, tak masuk nasihat. Allahu Akbar, ini yang kita bimbang. Maksiat yang paling mudah dibuat, maksiat mata, telinga, maksiat lidah. Hal ni mudah buat. As-sam'u wal basaru wal lisan. Lidah lagi banyak. Allah. Kata Ibnu Jauzi, seorang ulama ni hebat, ista'in ala salahi qalbika bihifzi jawarih. Bantulah untuk mengislahkan anggota kamu itu dengan apa? Dengan islah qalbika, nak baik, pulih hati kamu dengan jaga anggota. Untuk meringkaskan ceritalah, para jemaah boleh tengok dalam rakaman ini, dalam web saya tu, web Abu Anas. Cari satu tajuk ceramah saya, tajuk dia penawar bagi hati. Penawar bagi hati ni saya sudah syarah pada kitab Syekh Abdul Qadir Mandili. 30 siri ceramah tentang bagaimana nak membaik pulih hati kita. Dengar. Saya syorkan supaya kita dengar. Kalau ada MP3, dengar atas kereta waktu kita sibuk. Tapi tersebaik-baiknya dengar waktu malam. Waktu kita tenang nak tidur tu dengar. Lepas dengar sekejap je nerah lalu. Biasalah dengar ceramah ni mudah lena tak. Tapi kalau tengok cerita, jangan. Pukul 1 pagi tunggu lagi. Tapi kalau tengok bola, sudah. Pukul 4 bangun juga. La ilaha illallah. Sayyidina Uthman kata apa?
lau tabat qulubuna, lau tabat, kalau hatimu baik, lama mallat kitab Allah, dia tidak akan jemu nak baca Quran. Hari ni baca Quran 2 muka surat, Allah penat. Tapi duduk pecek ke telefon, cakap dengan kawan-kawan, main SMS, main internet 2 jam, tak ada masalah. Dalam telefon tu juga ada Quran. Kenapa tak buka Quran? Uthman, khalifah yang ketiga, kata apa? Kalau hatimu betul, dia tidak akan jemu dengan Quran. Perkara yang ketujuh, iaitulah lahirnya beberapa akhlak yang tidak baik dalam diri kita, seperti akhlak takabur, mudah dengki dengan orang. Tengok orang senang sikit, Allahu akbar, dengki. Kalau kita hebat sikit, ujub, rasa gila body, heran orang lain tak sehebat saya. Wal asarah, dia panggil melebihkan diri sendiri daripada orang lain. Ini di antara akhlak-akhlak yang boleh membuat kita jadi lemah iman. Banyak khianat kepada orang dan tidak ada perasaan malu. Hari ni orang tak malu dah. Orang perempuan boleh tutup aurat, dedahkan aurat dia kepada orang lain. Aurat yang orang perempuan ini hak suami dia yang boleh tengok. Tapi bila isteri mendedahkan aurat kepada orang, bermakna dia telah melakukan jenayah kezaliman terhadap suami dia sendiri. Suami jenayah ni bukan pukul je, dedahkan yang sepatut orang tengok. Orang tengok, itu satu kezaliman yang telah dibuat. Allah, Nabi kata bila tidak ada perasaan malu, ketika itu hilang iman dalam diri seorang itu. Kerana malu ini sifat yang boleh mengawal keimanan seorang. Tapi kalau malu ada tempat dia. Malu nak buat benda mungkar, itu bagus. Tapi kalau orang tanya, awak faham belajar ni? Tak faham. Kenapa tak tanya? Malu. Hak ni bukan malu hak yang dipuji, yang ni malu yang dikeji. Tak faham pun tak tanya juga sebab malu. Lah, tak boleh. Sama juga mengantuk. Dalam perang Badar, bila sahabat ni takut, bilangan tak cukup, kafir ramai, Abu Jahal ramai, Allah beri tidur malam tu. Idh yaghashikumun nu'as amanatan. Ketika kamu mengantuk sebagai keamanan pada kamu. Tidur sahabat, kerana tidur. Sebelum pada tu turun hujan. Bila turun hujan, pasir yang berdebu tenang. Sejuk, mengantuk, tidur. Kata ulama, mengantuk dalam peperangan ketika hati gelisah, itu keamanan daripada Allah. Kita ni kalau nak kena apa-apa kan, bimbang, takut, tak nak tidur. Lena tak lena, sekejap sedar kan. Tapi kalau lena dalam majlis ilmu, itu mari daripada syaitan. Lain cerita. Yang kata aku lena ni, tak apa, Allah Ta'ala beri keamanan. Bukan, majlis ilmu itu syaitan. Tempat takut, lena, itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Siapa yang malu? Malu nak buat mungkar, itu iman. Malu nak bertanya yang tak faham, itu karut nama dia. Allahu Akbar. Banyaknya sarah-sarah, banyak bercakap tak tahu apa. Nabi kata apa? Siapa dia beriman dengan Allah hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman dengan Allah di hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Jangan duduk cakap. Kita ni kalau boleh buat, habis cerita. La ilaha illallah. Banyak perbuatan mencela, mengeji ataupun mengumpat orang. Ini cobalah kurang. Kunci mulut, aku tak mau cakap dengan orang. Dalam hadis Abi Daud yang bahaya yang kita bimbang hari ni tuan-tuan, Nabi kata apa? Ya ma'syara man amana billah bilisani. Wahai orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dengan lidahnya, walam yadkhulil imanu fi qalbihi, tak masuk iman dalam hati. La taghtabul muslimin, jangan kamu mengumpat, mengeji, mencela orang Islam. Wala tattabi'u auratihim, jangan pergi cari keaiban orang, suka mendedahkan hak orang. Hari ni memang hebat. Dalam berita, dalam sakraba, dalam Facebook, dalam apa, suka nak menjatuhkan orang. Nabi kata apa? Fa innahu man tatabba'a man yattabi'a aurata akhi. Siapa duduk cari, duduk dedahkan keaiban saudara dia, Allah Ta'ala akan dedahkan keaiban orang itu walaupun di dalam rumah dia. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud dan lain-lain. Yang ke-8, al-isti'nas bi mujananati maksiyah, suka
duduk bersama dengan orang buat maksiat. Orang duduk mengumpat, kita duduk situ juga. Orang duduk hina Islam, kita duduk juga. Orang la ilaha illallah. Jadi ini semua boleh menyebabkan kita jadi lemah iman kita. Ini tamatlah kita 8 perkara, cara ringkasnya perkara-perkara yang boleh melemahkan iman. Jadi saya baca beberapa perkara pula tanda-tanda iman tu kuat. Ini tanda saja. Yang pertama, suratul inqiyad, cepat menerima arahan. Dengar ya halal, buat. Dengar benda ni haram, berhenti. Allahu Akbar. Saya setiap musim haji, saya suka baca khutbah Rasulullah di Arafah. Di antara isu yang disebut dalam khutbah itu, isu riba. Satu. Yang kedua, isu tentang wanita, aurat, pergaulan bebas, dan isu tentang anak angkat. Bila kita sebut di Arafah tajuk ni, jemaah kita ni, orang haji yang dengar, dia mudah terkesan, mudah nak korek balik, nak muhasabah balik. Bila kita muhasabah balik tentang harta yang kita ada ini, saham-saham yang ada ni patuh syariah ke tidak, tak patuh lagi, taubat terus. Itu dia panggil, dalam suasana kita duduk di haji, suasana orang yang nak pada Allah, dia mudah surah, cepat nak bertindak. Oh, saya taubat ustaz, saya tak mau lagi. Bila sebut itu anak angkat, banyak orang duk cerita saya ni anak angkat. Tak apa ambil anak angkat, tapi bila boh ban dia, ambil budak ni nama Muhammad, pergi letak ban dia, itu haram. Allah, Nabi sebut fa alaihi laknatullah, orang itu. Jadi kita cuba mengambil tempat-tempat yang kuat iman ini, kita bincang isu macam ni cepat. Jadi kata ulama, orang yang cepat suratul istijabah, dengar benda baik buat, dengar benda haram tinggal, itu tanda iman dia kuat. Yang kedua, menjauhi kesan-kesan syirik terhadap Allah. Sakit lah, sakit. Dah pergi rumah Tok Bomo? No, saya tak pergi rumah Tok Bomo. Tok Bomo mengaruh alias sihir, suka duk tuduh orang tu, tak, jangan pergi. Ini cerita Bomo, cerita ahli sihir menjadi satu budaya dalam masyarakat kita hari ini. Apabila cerita-cerita ini tayang dalam mana-mana channel dalam TV pun duk cerita tentang cerita sihir, cerita Bomo, dukun. Saya tak tahu benda tu realiti ke khayalan. Tapi kalau realiti, bi'sal qaum, inilah masyarakat yang cukup tak baik kalau macam tu sungguh berlaku. Allah. Yang ketiga, lawan waswas syaitan. Syaitan yang akan mari, dia akan attack kita. Nabi kata apa? Syaitan mari tanya kita, siapa buat langit? Mesti kita kata Allah. Siapa buat bumi? Allah. Siapa buat Allah? Akhir sekali dia masuk dalam hati kita, dia akan tanya, man khalaqallah? Siapa buat Allah? Ketika itu Nabi kata, kita kena jawab segera, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita kata amantu billahi wa rasulih. Jangan layan lagi, sebab dia masuk syubhat. Duk fikir, mana Allah? Kat mana Allah? Siapa dia? Buat Allah. Jadi itu dia panggil permainan syaitan. Dia akan masuk. Bila kita dengar benda ni, terus lawan. Sama juga bila syaitan mari, kita tengah duk solat, syaitan mari, ya kuat solat ni, tengok orang lain belakang, semua tak solat sunat belakang, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lawan selalu. Jangan kata sungguh dalam kapur ni aku ya, orang lain tak ada. Itu dia panggil istirsal. Kita lawan. Yang keempat, al-hubbu fillah. Kita letak dalam hati kita ni rasa cinta, sayang kepada saudara-saudara kita kerana Allah. Awak selalu pergi rumah dia sebab apa? Jangan main. Dia ni ada pangkat, nak minta kerja mudah, nak minta projek lah. Itu bukan kerana Allah. Kita pergi kerana dia saudara kita, orang kita sayang kerana Allah. Duduk situ. Yang kelima, bughdu a'da'illah, membenci kepada musuh-musuh Allah. Semua golongan yang menentang syariat Islam, kita benci pada rombongan. Benci bukan makna kita kena dia tampar dia, dah. Hati kita tidak menyayangi orang tu. Orang tak mau laksana syariat Allah,
orang yang perli kepada hukum Allah, perli kepada syiar Islam, orang ni kita benci. Yang keenam, al-khuluqul hasan, berakhlak dengan akhlak yang mulia, itu tanda orang beriman. Yang ketujuh, as-sumud fi muwajahatil fitan, tegak pendirian ketika berhadapan dengan fitnah, ujian yang datang. Ini 7 perkara, tanda-tanda, fenomena menunjukkan iman orang itu kuat. Kemudian dia ada lagi beberapa sebab yang boleh menambah iman. Jadi sebab-sebab ini saya tak baca lagi di sini, saya sudah baca di masjid yang lain. Yang nanti tuan-tuan yang ikut perkembangan ni melalui unit rakaman kita di YouTube boleh tengok sebab lemah iman dan diikuti dengan sebab kuatnya iman. Jadi insya-Allah bila digabungkan dua ni, maka dia jadi adalah maklumat kita tentang keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsi bersama dengan para jemaah sekalian pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.